Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram berkenaan dengan hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam yang disusung oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya babu adabi qada'il hajah, bab pada menyatakan adab membuang air, adab qada hajat. Allahu Rabbi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang syumul, yang menyeluruh, sehingga kan sekecil-kecil perkara diajar dalam Islam. Sehingga dalam masalah nak qada hajat pun ada benda yang diajar dalam Islam. Ada qada hajat gini tak boleh, gini boleh. Siapa ke tahap tu? Allahu Rabbi. Hebatnya agama Islam. Siapa ke qada hajat pun ada hukum. Jangan duk main gurau. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang akan disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar berkenaan dengan adab qada hajat. Hadis yang pertama katanya an Anas radhiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة. Dia mari dua hadis. Hadis yang pertama maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak memasuki tandas, baginda menanggalkan cincinnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin, yang mana ada dalam hadis yang sahih menyebut bahawasanya cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tulis Muhammad Rasulullah. Ada tulis Muhammad Rasulullah. Jadi dalam hadis ni Sayyidina Anas bin Malik menceritakan Rasulullah kalau dia nak masuk tandah, dia akan buang cincin dia tak luar, dia dok masuk cincin dia dalam tandah. Dah apa dia dok masuk cincin dia dalam tandah? Kerana pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tertulis nama Allah Subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah. Kerana ingin menta'zimkan, ingin memuliakan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memasukkan cincin yang ada yang tertulis nama Allah di tempat-tempat yang kotor. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak luar cincin dia, dok masuk dalam tandah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni
ulama berpandangan bahawasanya makruh kita memasukkan ayat Al-Quran, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ke dalam tandas. Lepas tu kita nak buat mana? Tak luar tandas lah. Dah kalau kita pakai cicing kita pakai tak ada pun nama Allah. Dah kalau ada cicing perak nak tahu luar tandas, balik awal tubik luar tandas pas mana cicing pun nak tahu ke tak gitu. Handset kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, siap dengan ayat kursi belakang tulis nak masuk tandas, tak luar tandas. Tegas sekali tengok, tegas buat sekali. Tiap-tiap hari kali beli handset kali. Setiap kali nak masuk tandas masjid tak luar, setiap kali nak masuk tandas masjid tak luar. Rasanya tiap-tiap minggu kali beli handset. Baik, okey. Lalu tu kata ulama, melainkan dalam hal darurah, dalam hal diperlukan, hal tu tidak menjadi masalah. Jadi kalau benda yang diharam boleh kita mengambil, kita ambil, kita capai dalam hal darurah. Lebih-lebih lagi kalau benda makruh boleh kita buat dalam hal darurah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dikeluarkan oleh 4 orang ulama hadis. Namun apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, bahawasanya hadis ni ma'lul. Hadis ni ada illah, ada penyakit dia. Maksudnya hadis ni bermasalah lah. Ni perbahasan panjang lah kalau orang belajar dalam ilmu hadis ni. Bapa dia jadi gini, bapa dinamakan hadis ni hadis ma'lul. Dia ada alasan-alasan dia. Jadi tak perlulah kita nak urang panjang lebar. Sebab benda ni tak sesuai pun dengan orang awam. Orang awam dia belajar untuk makan le, cakap kita nak buat amal le. Baik, tu kena belajar di benda universiti ataupun di pondok, ataupun untuk bagi orang hak yang nak mendalami, hak tu masalah lain lah. Baik, jadi kita tengok orang hak yang duduk dengar malang ni bukan untuk mendalami siapa nak tahu sesa lagu tu kan. Tak sesuai lah. Kata ulama, kallimun nas ala qadri uqulihim, mungkin kena bercakap dengan manusia mengikut kadar akal mereka. Jangan kita cakap benda hak yang di luar akal mereka. Jadi kalau benda hak yang dia kata benda tak faham benda, jadi tak sesuai lah. Cuma walau bagaimanapun hadis ni memang ada ramai ulama hadis yang menilai sebagai hadis dhaif. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ni sebagai hasan ataupun sahih. Di antara ulama hadis yang menilai hadis ni sebagai hasan ataupun sahih adalah Imam Tirmizi sendiri, Imam Hakim An-Naisaburi, adalah beberapa orang ulama hadis. Dia dalam masalah fiqh dia ada ijtihad. Begitu juga dalam masalah hadis ada ijtihad. Ala kulli hal, ulama yang menilai hadis ni sebagai hasan ataupun sahih, jadi dikata hadis ni boleh diterima. Jadi apabila boleh diterima, boleh juga dijadikan sandaran hukum, iaitu hukum dia makruh apabila kita memasukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama hak yang mulia ke dalam tandas tempat hak yang kotor. Cuma kalau tak ada pun, kalau hadis ni dhaif pun, sebenarnya memasukkan nama-nama Allah tempat hak yang tidak comel ni adalah tidak digalakkan, kerana dia tidak ada ta'zim. Sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Sesiapa hak yang memuliakan syiar-syiar Allah, di antaranya nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Quran, maka sebenarnya dia lahir daripada hati yang mempunyai sifat takwa. Jadi kita dituntut menta'zimkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya kita memasukkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tidak comel lah. Jadi kalau kita nak makan nasi, kita nak makan dalam tandas. Malaikat jangan kira bulan puasa. Bulan puasa hok yang dok puasa tu masuk nasi dalam tandas tu terpaksa. Terpaksa malah nak puasa. Makan depan orang kan ada takut berigak dengan orang. Jadi buat masuk dalam tandas. Jadi kita tak ada buat mesyuarat dalam tandas. Jadi tandas ni orang dok buat benda-benda hok yang molek-molek orang dak buat dalam tandas. Ke ada orang buat pelami dalam tandas. Jadi pelik sikit. Ada orang pelami atas belazar, kita buat pelami dalam tandas aja lah. Mana ada tempat tak comel tu kan. Jadi gitu juga benda yang tempat tak comel, kita janganlah memasukkan benda-benda yang mulia. Okey, tu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, kata dia daripada Anas juga. Hadis yang kedua juga daripada Anas bin Malik, katanya
Nabi SAW berdoa apabila hendak memasuki tandas. Baginda membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rasulullah kalau nak masuk tandas, dia baca doa ni. Dia nak masuk tandas, bukan masuk dah, nak masuk. Dia apabila kita duduk dalam tandas, dia tidak digalakkan ataupun makruh dah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam tandas. Jadi nak masuk, maka ia tandahkan kita ada pintu. Jadi sebelum daripada kita melangkah, lepas daripada pintu, kita baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan kalau orang yang tak mahu qada hajat ataupun buang air dalam tandas, nak buang air padang, kan bukan semua orang. Kita duduk atas highway, duduk bawa kereta, nak kecing ketik-ketik, nak tunggu RNR dulu, jumpa RNR dulu. 80 km lagi kecing dalam kereta kali yo. Dan nak berok pun Allahu Rabbi. Kita lapar tu boleh lagi kita pilih kedai kan. Dan nak berok sungguh dah tahan dah. Sampai ke ada seorang tu amba ingat Allahu Rabbi. Sahabat amba, dia accident, nasallallahu assalamata wal afiyah. Sebab hak seorang hak yang kereta lawang dia gaduh nak pergi tuju ke tandas. Ada accident, pergi tengok tu habis belamo. Dan orang mana? Siapa hak yang mampu tahan benda tu? Allahu Rabbi nasallallahu assalamata wal afiyah. Dah kita duduk atas highway, nak berok lele, takkan nak tunggu RNR tau. 80 km lagi berok dalam kereta kali yo. Main makan ngaruk pula, perut duk mulah, berarti tepi dah. Cari kat mana-mana pun, buang dulu situ. Okey, sebelum daripada kita nak qada hajat, apa yang dituntut kepada kita? Sunat kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sunat kita baca. Makna dia, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan hak ya jata dengan syaitan tina. Allahu Rabbi. Kita rasa kalau kita baca doa ni, mana pun kita qada hajat, atas bukit ke, dalam gunung ke, mana ke, rasanya tidak kenalah rasutan ke. Kan ada setengah-setengah kan dia pergi keloh apa semua sekali, balik dak sedar histeria tambah-tambah rapuang. Sebab ngekecing ngata, ngeberok ngata. Dak baca pula, dak minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada jin-jin dan syaitan-syaitan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar kepada kita. Jadi apabila kita nak qada hajat, sama ada dalam tandas ataupun tempat-tempat yang lain, kita baca doa ni. Pakat baca doa ni bukan payah sangat. Ngapa? Kalau tak mau ngapa, tulis di kertas, bawa semua. Tai nak berok saat ni tu buka. Takkan handset boleh buka, doa tak boleh nak buka. Handset boleh buka semua mana-mana pun. Jadi doa tu buka je lah. Dah pandai nak ingat nak ngapa, tulis. Nak qada hajat tu buka beg. Orang kata mana pula dia nak qada hajat tu buka beg, ingat nak cari pitih ke benda. Lah rupanya waktu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau tandas macam kita ke bawah tadi, sebelum daripada kita melangkah masuk melepasi pintu. Tapi kalau kita nak qada hajat tempat lain saat ni tu, sebelum daripada kita lepas itulah, maksudnya sebelum daripada kita qada hajat, masa selok kain tu baca lah. Masa selok kain, tapi kena tengok juga orang keliling tau. Lah bukan minta berlindung kepada Allah daripada syaitan. Tapi mata orang duk tengok keliling, dah jadi juga gitu kan. Kena tengok jugalah orang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab benda digalakkan, disunatkan kepada kita baca doa ni ketika kita nak qada hajat, kerana tempat qada hajat sebenarnya ada penghuni. Jin-jin penghuni tempat qada hajat. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhil hushush muhtadarah," kata Rasulullah. Sesungguhnya ni tempat-tempat qada hajat ni ada penghuni. Ada penghuni dia. Tah rumah jin pun dah tahu, tah rumah buniang pun dah tahu kan, macam-macam nama kan makhluk halus dalam bahasa Melayu kita kan. Siapa dak marah? Nya kecing dalam rumah dia, ada orang dak marah. Memang orang marah lah. Jin kata kakak ni main kecing rumah aku pula. Nya jeti batu, dak ke bekok. Tengok. Kalau baca doa kan, Allahu Rabbi, Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Sebab itulah baca doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni benda termasuk dalam adab qada hajat. Baik. Seterusnya
kata dia daripada Anas juga katanya Nabi SAW berdoa apabila hendak memasuki tandas, baginda membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yang bermaksud ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan daripada syaitan dan segala kecelakaan daripadanya. Okey, ni di antara terjemahan dia. Sebenarnya ulama adalah beberapa pandangan pada menetapkan makna al-khubuthi wal khaba'ith. Hak yang masyhurnya al-khubuthi adalah syaitan hak yang jantan, wal khaba'ith adalah syaitan yang betina. Hadis ini dikeluarkan oleh perawi yang 7. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, jadi hebatlah hadis ini ni. Baik. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anzatan fayastanji bil ma'i, muttafaqun alaih. Maksud hadis, daripada Anas radhiyallahu anhu juga katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki tandas, aku dan seorang kanak-kanak seperti aku, adalah seorang kanak-kanak orang yang seperti aku, maksudnya seperti aku, sebaya dengan aku lah, membawa bekas air. Bekas air itu diperbuat daripada kulit, dan sebatang tungkap seperti tombok kecil, lembing hak yang kecil, dan baginda bersuci menggunakan air tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan, jadi Rasulullah masuk dalam tandah, maka Anas bin Malik bawa air. Dan mana Anas bin Malik tolong bawa air? Kerana Anas bin Malik adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sentiasa khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia bawa air. Jadi kita faham daripada hadis ni, tidak menjadi masalah kita pakai orang supaya ambil air untuk kita qada hajat. Tak ada masalah. Sebab benda ni pernah dilakukan oleh Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalau boleh kita buat dirilah. Tapi nak rakyat hukum tu bukanlah salah. Itu yang pertama. Yang keduanya, digalakkan kepada kita apabila kita nak qada hajat, kita kena siapkan alat yang dapat kita istinjakan dengannya. Di alat yang boleh kita beristinja adalah air mutlak. Yang keduanya, batu dan seumpama batu. Maksud seumpama batu adalah setiap perkara yang kerah, patut dikasak, patut dia dapat menanggalkan kekotoran, dia tidak dihormati oleh syarak dan tidak najis. Contoh kita kata kertas, zaman kita ni tisu adalah zaman kita ni kan. Batu payah dah zaman kita. Jadi tisu. Jadi kita siapkan benda yang boleh kita guna untuk beristinja. Jadi Nabi SAW ada sebelum daripada dia qada hajat, disiapkan air untuk dia. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya, daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya air di antara alat yang boleh kita beristinja. Air mutlak di antara alat yang boleh kita beristinja. Namun yang sebaik-baik sekali adalah yang paling baik yang paling baik adalah kita gabung di antara batu, zaman kita ni tisu dengan air. Hak tu hak yang paling comel. Kita gabung di antara tisu dengan air, tapi tak ada orang nak buat payah. Kalau orang tu dia gabung di antara tisu dengan air, jadi air tak guna banyak, rasanya segelas ni cukup. Dah dia buang dah kedah. Jirim najis dia buang, sifat-sifat najis dia buang, tinggal sikit lagi cucu air. Kalau dak pakai tisu, Allahu Rabbi, 5 beledi dah habis lagi, tambah-tambah capur was-was pula. Taklah 7 beledi lagi. Nya was-was. Basuh kecing, air kecing hak tubik dengan air hak yang basuh tu jauh banyak air hak yang basuh. Basuh kecing je, padahal kalau kira air kecing hak tubik tu mungkin boleh banyak ni kali. Banyak tu air kecing dia. Basuh tu dak tahu setengah beledi basuh. Tengok. Jadi kalau kita guna buang dengan tisu dulu, jadi rasanya 7 titik pun selesai dah. Betul tak gitu? Kalau basuh kecil 7 titik selesai dah kalau misalnya guna dengan tisu. Orang lelaki lah, orang puan mungkin lebih sikit. Kalau kita guna tisu dulu untuk basuh begok, jadi guna air segelas ni cukup. Tapi tak guna tisu, maka gang pula. Tak tahulah habis berapa beledi air. Tambah was-was pula. Baik, itu hak yang paling comel. Cuma kalau kita nak pilih hak mana salah satu di antara
Tisu dengan air, hak yang paling afdal adalah air. Kerana air ni dia hilang belaka. Jiring najis hilang, zat najis hilang, sifat-sifat najis hilang air. Kalau tisu ni memang jiring hilang lah, tapi bau tu ada lagi, masih lagi ada kesang-kesang. Baik. Seterusnya kata dia, wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhil idawata fantalaqa hatta tawara anni faqada hajatah. Muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Jadi Rasul bersabda kepada Mughirah bin Syu'bah, ambillah bijana ini. Bekah ni, ambil bekah ni. Bekah tu ada air, ambil bekah ni. Lalu baginda pergi hingga terlindung daripadaku. Dia suruh ambil bekah ni, pegang bekah ni. Lepas tu Rasul pergi. Di Rasulullah kalau dia nak qada hajat, dia akan ab'adal madhab. Maksudnya dia akan jauh pergi daripada orang. Jadi ialah kita qada hajat ni macam-macam bunyi kadang-kadang keluar daripada kita kan. Jadi duduk depan orang, Allah nya selok suka kat orang dong dong bunyi macam perang bunyi ni. Jadi sebaik-baiknya kalau misalnya senok perut, jauh daripada orang sikit lah. Dan memang biasanya masyarakat kita gitulah. Kalau main senok perut ni kita dok cari, kalau tandas rawang kita dok cari tandas dekat-dekat dengan orang, kita cari tanah dalam sikit mudah nak lepas bung. Baik. Jadi gitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul apabila nak qada hajat, dia pergi jauh daripada orang. Ni di antara adab apabila kita nak qada hajat. Jadi kalau kita duduk ramai, duduk kemoh ke, duduk keloh ke, tak ada tandas, jadi rasa nak kecing tu, selok buka zik pacar. Orang penuh duduk belakang tu, cuma alih muka je. Tu dak comel lah. Tu tidak ada adab. Tapi tak sampai kepada haram. Malaikat kalau kita selok belaka, habis nampak aurat, hak tu haram lah. Sebab tunjuk aurat kepada orang. Jadi kalau kita buka zik je, pusing orang. Jangan tengok. Tu dak comel, tak ada adab. Tapi tidaklah sampai kepada haram. Ada dak orang buat gitu? Apa tak ada. Tambah-tambah hak jenis muda, hak tua pun sama juga Dan rasa nak orang selok je. Pakai kecing lalu. Hak tu tidak ada adab. Baik. Seterusnya hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Wa zada Abu Dawud an Mu'adh radhiyallahu anhu al-mawarida wa lafdhuhu ittaqul mala'in ath-thalathah al-baraza fil mawarid wa qari'ati at-tariq wadh-dhilli. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقعما ففيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah dari dua perkara yang membawa kepada laknat. Rasul kata, mu kena jauhi daripada dua perkara ni. Dua perkara ni dia membawa kepada laknat. Apa makna laknat? Dia laknat, asal makna laknat adalah jauh daripada rahmat Allah. Tu asal makna laknat, al-bu'du ar-rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah. Sebenarnya kita semua muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala amat memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan di akhirat kita memang cukup memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Laknat ni adalah dijauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Memang cukup teruklah. Rasulullah kata lagu mu kena jauh daripada dua perkara yang membawa kepada laknat. Dua perkara yang terjadi laknat. Benda iaitu yang membuang air di tempat laluan orang ramai. Tempat jalan orang duk pergi mari nyebegok situ. Kang orang pakai lanak kang. Orang muluk kang macam-macam kang. Tak ada orang kata, oh bagusnya nyeberok sini, semoga Allah Ta'ala murah rezeki dia. Tak ada orang kata gitu. Tambah-tambah jijak pula. Kasut baru kiwi hitam. Hak hitam tengok, Allah Rabbi. Oh ni bawah, jijak tak setara. Kalau kucing pun kena maki dah orang, lebih lagi lah. Kan mendatangkan laknat tu kan. Orang pakat maki berok tengah jalan orang.
Sebab kita kena jauhi perkara tersebut. Allah Rabbi, ini di antara benda yang termasuk dalam menyakiti orang Islam, menyakiti orang beriman. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita menyakiti orang beriman. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang amat nyata. Allah Subhanahu wa taala khabar dalam Quran. Ini termasuk dalam menyakiti kepada orang beriman. Jadi kena eloklah melakukan hal tersebut. Di zaman kita ni tak ada dah gini, di zaman kita ni tak ada dah rasanya, sebab pakak ada tandas belaka dah. Tapi hamba masa kecil-kecil tu hamba dang lagi kita nak pergi baruh kok. Berapa kali jijak periuk api nak pergi baruh sebab dulu bukan semua orang ada tandas di rumah. Nak qada hajat pergi baruh lah. Orang hak yang tua-tua dang lah. Takkan hamba muda dang, hak tua-tua tak dang. Warna likut warna jadi sebalik. Cikgu dang tak masa dulu hak yang dia tak ada tandas rumah ramai, tak ada tandas dang tak? Ingat tak? Cikgu takut ada tandas start daripada dulu lagi. Ya cikgu tak sama dengan orang kampung kan? Dang tak cikgu? Dang ingat? Hamba dah ingat cikgu. Tak tahulah. Cikgu tak sama kita. Baik. Jadi kita pergi baru beberapa kali jijak tak sekarang periuk api. Tengok, hak tu hukum dia adalah haram, tapi zaman kita tak ada dah. Cuma zaman kita ada benda zada. Ada zaman kita pamper. Tu ada zaman kita. Paper anak dia dia malah dia buang ikut dang aja. Jadi benda tu menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Hukum dia adalah salah di sisi agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adzal muslimin fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum." Kata Rasulullah, "Man adzal muslimin fi turuqihim," sesiapa yang menyakiti orang Islam pada jalan-jalan mereka itu, wajabat alaihi la'natuhum, wajib, berhaklah dia mendapat laknat orang-orang Islam. Berhak dia mendapat laknat. Sebab itulah kita kena eloklah daripada menyakiti orang. Kalau contoh kita kata pamper lah tempat kita, Allah Rabbi, buanglah tempat yang sepatutnya. Tong siapa belambok dah, buanglah. Jangan buang ikut dang je. Kalau terjatuh, kutik semulalah untuk mengelak daripada kita menyakiti orang beriman, orang Islam. Allah Rabbi, dia masalah menyakiti ni bukan hanya khusus kepada berok tengah jalan dan seumpamanya. Bahkan banyak lagi benda hak yang lain. Hak yang banyak masyarakat kita buat. Benda isap rokok dalam tandas. Allah Rabbi, isap rokok dalam tandas. Kita masuk dalam tandas lama sikit, Allah, bau ni, asap rokok bau ni di tandas. Ustaz, kita nak kuliah kaki tubik. Allah Rabbi, minyak atau tak ada. Kaki kata, mana kuat nak bau rokok ustaz. Ku ustaz isap rokok, dak kejeng tengok habis gosok sekali yo. Nyo isap rokok dalam tandas. Bosok kohong bau, lemah kita duduk dalam tandas. Dia isap rokok, apa orang nak isap rokok Betul tak gitu? Jadi nak isap rokok tu janganlah isap dalam tandas. Allah Rabbi, lemah sungguh. Ini busuk baju Kita Allah Rabbi, kita ustaz. Lepas ni nak kuliah, kita masuk dalam tandas. Bau baju Allah, kat game dia pula ahli jemaah kata, ustaz isap rokok agak bau kebau. Padahal tu duduk masuk tandas tau. Dah ingat nak buat minyak atar. Kalau ingat buat minyak atar, kita boleh buat pakar-pakar sikit. Betul tak gitu? Tu di antara benda hak yang menyakiti Allah Rabbi. Rasanya orang hak yang tidak isap rokok, dia tahulah suatu benda hak yang menyakitkan. Kalau orang isap rokok pada satu tempat yang tertutup, yang kita duk idu, dia duk isap, kita duk idu asap dia. Allah Rabbi ni adalah suatu benda hak yang perlu kita kena jauhi. Jangan sekali-kali kita melakukan dosa. Cukup kita seorang je yang melakukan kesalahan. Jangan sampai ke kita melakukan kesalahan yang berkait dengan anak Adam. Kalau dosa di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah Allah Subhanahu wa taala ampun apabila kita bertaubat. Namun kalau dosa dengan anak Adam, dia kena tambah lagi satu syarat, iaitu mesti kena minta maaf dengan anak Adam. Allah Rabbi. Ini benda yang perlu kita kena jaga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama, jangan membuang air di tempat laluan orang ramai. Atau di tempat mereka berteduh. Tempat mereka berteduh. Banyak tempat mereka berteduh. Di bus stop ke. Nya berok dak situ dak setarang dah. Jadi tempat manusia duduk ada situ.
Allahu Rabbi. Kita najis kita sendiri pun kita tak sanggup nak pegang najis kita sendiri. Usah kata najis orang. Kang dia mengganggu orang tu Kang. Jadi apabila benda tu mengganggu orang, jadi kita kena eloklah daripada mengganggu orang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi kita rasa di zaman kita tak ada dah benda lagu ni. Melainkan masalah pamper itulah. Di zaman kita. Jadi tu lelaki dia memang malah sungguh nak buang pamper. Bini dia suruh pergi buang pamper, dia pun tok atas belakang kereta, jatuh mana ikut dia lah. Yang penting jauh daripada rumah je, sebab dok cakap dah nak dengar tu bini beleber. Hak tu je. Jadi orang lain kok pasal mula orang tak tahu aku lepo situ. Tu adalah salah sebab dia mengganggu orang lain. Itu perlu kita kena tahu agar kita tidak melakukan dosa yang melibatkan anak Adam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Katanya Abu Daud, seorang ulama hadis. Kalau sebut kata Abu Daud, yang dimaksud dengan Imam Abu Daud di sini adalah Abu Daud As-Sijistani. Dia ulama hadis Abu Daud yang terkenal lah dua. Yang pertamanya Abu Daud As-Sijistani, yang keduanya Abu Daud At-Tayalisi. Kalau Abu Daud At-Tayalisi dia akan buat marilah At-Tayalisi. Kita biarlah kita dengar je nama orang, nama. Biarlah sebelum ni kita duk ngapa nama pemain bola, nama artis je. Ni ngapa pula nama-nama ulama. Dok salah sikit pun. Baik. Katanya Abu Daud telah menambah dari riwayat Mu'adz bin Jabal. Jadi dalam riwayat Imam Abu Daud daripada Mu'adz bin Jabal ada penambahan, ada ziyadah, ada penambahan. Benda, peliharalah tempat-tempat yang ada air yang menjadi keperluan orang ramai. Jadi tempat kalau orang ambil air situ, jangan kita berok situlah. Kalau dulu laga sebagai contoh. Jangan berok situ. Orang nak ambil air laga, nyejijok najis kita pula. Lafaz hadisnya yang bermaksud jauhilah 3 tempat yang terlaknat, iaitu membuang air besar dalam air yang menjadi keperluan orang ramai, di tempat laluan manusia dan tempat-tempat mereka berteduh. Janganlah buat gitu. Macam kita kalau kita lenigak, di antara contohnya adalah kita kata anak sungai, jangan bukan anak sungai, ibu sungai, anak sungai. Air kat benda kat betih je. Air kat betih je dak dalam mana, tapi jernihlah kawasan darat-darat. Lepas tu dak luas mana sungai. Ada 4 5 6 depa. Tengok budak-budak duk mandi situ, nyegi berok atas anu. Dah air ngalir kat budak tu. Kejut kawan ni. Allah Rabbi, pakat lari belakang. Ingat boya lah rupa-rupanya kayu balok. Jadi benda lagu tu kena elokkan lah. Sebab menyakiti orang. Allahu Rabbi. Seterusnya, di tempat laluan manusia dan di tempat mereka berteduh. Dan bagi Ahmad pula, maksudnya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnad dia ada tambahan daripada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada tambahan atau air yang bertakung. Jadi air takung, air dok gerak nyegi qada hajat dalam tu. Jadi hukum dia adalah dok comel lah. Cuma 2 hadis yang disebut sebelum daripada ni ada kelemahannya. Hadis tersebut lemah. Tapi walaupun bagaimanapun, walaupun hadis tersebut lemah, tapi secara umumnya tidak boleh kita menyakiti orang lain. Jadi kalau kita qada hajat di tempat yang mungkin menyakiti orang lain, maka dia termasuk dalam larangan menyakiti orang. Jadi hukum dia juga tetap tidak dibolehkan. Imam At-Tabarani mengeluarkan hadis mengenai larang membuang air besar di bawah pokok yang sedang berbuah. Jadi pokok sedang berbuah, pokok tu memang orang makan. Nya qada hajat bawah tu, tak boleh lah. Dah tuang dia nak pergi ambil buah, nya jijok najis. Kan maki tuang dia kan. Tuang dia nak pergi ambil buah, ingat masuk dah masuk lagi balik, belapang pula kaki. Buah dak leh, buat balik benda lain. Tengok. Dak maki tuang dia, naik bukit lelah, masuk kebun lelah, pacak lagi. Maki tuang dia. Kan termasuk dalam menzalimi kan? Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal mazlum. Mu kena jaga doa orang yang dizalimi. Sebab doa orang yang dizalimi tidak ada hijab di antaranya dan Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang dizalimi tu buah durian sama juga. Nyegi perok bawa pokok durian dok sekarang. Kebetulan durian kunyit pula. Isi warna kuning sungguh. Jatuh atas najis. Tuang dia pergi ambil durian,
Akak tu yang pecah dak setara buah. Mai tuang baru kali pertama dulu nak tahu manis ke dak? Nya colek dak ke? Allah Rabbi. Dak tahu apa karung tuang dia blebel, apa karung tuang dia maki dak tahulah. Kalau berlaku lagu tu kan. Dah kalau misalnya tuang dak colek pun main duduk ada gitu kan. Gi jual ke orang. Allah warna ni jual buah sekali dengan tai. Tengok. Dak ke maki orang. Benda tu kena jaga belakalah. Baik. Seterusnya kata dia, dan di tepi sungai yang mengalir. Sama jugalah, tepi sungai mengalir, orang duduk tengok benda kayu balok duduk lalu depan warna kuning, kan menyakiti orang kan. Hadis ini daripada Ibni Umar dengan sanad yang lemah. Sanad lemah, walaupun sanad lemah, tapi maksud daripada dia sebenarnya memang ada tuntutan syarak untuk kita mengelak daripada melakukan hal tersebut, kerana ia termasuk dalam menyakiti orang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan, man adal muslimin wajabat alaihi la'natuhum. Orang yang menyakiti orang Islam, mereka dia berhak mendapat laknat daripada mereka itu. Baik. Seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata ar-rajulani فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. Maksud hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang lelaki membuang air besar dalam masa yang sama, hendaklah tiap-tiap seorang daripada mereka berlindung dari yang lain. Jadi kalau nak buang air besar, kena berlindunglah. Jadi nak buang air besar, kena selok, nak buang aurat. Kena berlindunglah. Tak ada kalau kita kata dua orang. Tapi apa pun tak ada, mungkin ada. Jadi menakut apa? Duduk ramai-ramai jadi menakut. Nak berak tengah malam. Si A pun takut, si B pun takut. Dah, mari kita pergi berak dua-dua. Mu masuk tandas nu, aku masuk ni. Tak mau takut. Dan jenis kena nyakit nakuk ni jangan main. Jadi nyakit nakuk ni jangan main. Kita ingat orang puang je nakuk, kadang-kadang orang lelaki nakuk. Ya nak ada orang tunggu je, anak umur 4 tahun tu suruh tunggu depan tandas. Bawa nak berak tengah malam. Nakuk apa? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ni benda yang kita perlu minta berlindung kepada Allah Taala. Di antara doa yang Rasul hajam dia, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahr rijal. Ya Allah, aku minta berlindung kepadamu di antaranya minal jubni, daripada penakut. Allah Rabbi, dan nakut-nakut sungguh. Kadang-kadang dak padang dengan janggut, dak padang dengan tua, anak ramai dah. Tapi nakut dak sekarang tengah malam dak lagi tandas seorang. Ni ada ke? Ada ke? Jadi nak masuk dua orang juga. Tak boleh lagu tu, hukum dia adalah tidak dibolehkan. Kena berlindung. Jadi kalau nakut sangat, mu belah nu, aku belah ni. Kalau nakut sangat. Jangan standar tu mu pusing kau nu, aku pusing kau ni. Tu tak boleh. Macam budak-budak kecil-kecil kan. Budak-budak kecil kan nakut kan, buat gitu kan. Hak abang dia hak nombor 1 tu pusing kau nu. Abang dia umur 4 tahun padang dah. Hak adik dia umur 5 tahun pusing kau nu. Sebab masuk sekali takut. Dia ni 4 tahun 5 tahun padang dah. Ni bukan 4 umur 4 tahun 5 tahun 45 tahun. Jangan buat gitu. 45 tahun. Baik. Jadi hendaklah tiap-tiap seorang daripada mereka berlindung daripada yang lain. Kena berlindung. Tak boleh lah dedahkan aurat, hukum dia adalah haram. Dan jangan mereka bercakap-cakap. Masa duduk qada hajat jangan duduk cakap. Banyak urusan ni sampai ke mesyuarat ketika qada hajat. Tu tak boleh. Salah. Kerana benda? Kerana Allah murka dengan perbuatan itu. Perkataan murka ni, ulama kata murka ni kembali kepada bercakap ke, kembali kepada benda terdedah aurat. Kata ulama sebenarnya kalau kita tengok kepada hadis, hak yang Allah Taala murka adalah dedah aurat serta bercakap. Jadi kalau bercakap saja tanpa dedah aurat, dia tidak dapat kemurkaan Allah. Namun perbuatan tersebut makruh. Bercakap ketika qada hajat, hukum dia makruh. Tengok qada hajat orang telefon. Penting ini. Kita pun akak belang-belang qada hajat, duk cakap. Duk cakap. Halo mana? Duk amda. Kejap-kejap duk sudah lagi sikit lagi. Hukum dia adalah makruh, dilarang oleh agama. Baik.
Cuma kalau sekali dengan buka aurat, bukan dah makruh, bukan hukum dia adalah haram. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Sakan dan Imam Ibn Al-Qattan. Dua orang ulama hadis, Ibn Sakan dengan Ibn Al-Qattan, menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Namun hadis ini ma'lul, ada bermasalah, ada illah, ada kecacatan, kecederaan mengikut Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi hadis ini sebenarnya ulama berselisih pandangan pada menilaikan hadis ini. Ada sebahagian kata hadis ini bermasalah, ada sebahagian kata hadis ini tidak bermasalah. Ala kulli hal, jadi ulama berselisih pandangan di dalam menilaikan hadis ini. Okey, kita rasa situ dululah pertemuan kita pada malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.